Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabi sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajil baitin wala syaulillahi wa lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama Al-Fatihah yang kedua dan Ratib Fatihah ini kita adakan untuk barisan guru-guru kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia, khususan kepada guru yang telah mengajarkan saya ilmu tauhid, almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Syatariah, sosial Baba Harun Anwar Syafi'i, sosial kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Nuruddin bin Marbu bin Abdullah Banjari Al-Maki Azza Ta'ala Wahala, sosial kepada Ustaz Zuna Ustaz Muhammad Kamil Mat Said, sosial kepada Syekh Syaurizal Mat Sati Al-Syaziliyah, sosial kepada Al-Doktor Rosnaini binti Abdul Hamid Al-Naksyabaniyah Al-Khalidiyah, dan silsilah mereka semua dalam keilmuan sampai kepada Nabi SAW. Dan tidak lupa juga kita ada bacaan Fatihah kepada semua barisan mufti-mufti negeri Johor, qadi-qadi alam negeri Johor, dan semua orang mengajarkan hal-hal kebaikan. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang ketiga kita adahkanlah untuk kedua-dua ibu kita, seterusnya kepada ibu mertua, anak-anak, pasangan, suami isteri, adik-beradik, saudara mara yang jauh dan dekat, yang masih hidup telah meninggal dunia. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang keempat kita adahkanlah untuk khusus, wabil khusus kepada semua umat Islam di mana juga mereka berada, khusus untuk saudara kita di Palestin yang dalam keadaan perang, serta saudara kita juga di Sudan yang sedang perang juga, serta kita adahkan bacaan Fatihah kepada saudara kita se-Islam di Uyghur, dan juga semua mujahidin Islam, para syuhada Islam. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kelima dan Ratib Fatihah ini yang terakhirnya buat untuk diri kita sendiri, wa ruhi wa jasadi, insyaallah. Syaulillahi walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبقرآن إماما وبكعبة قبلة وإخوانين مسلم مسلمات مؤمن والمؤمنات إخوانا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ربي اغفر لي وارحمني وانتم علي 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 اللهم صل على سيدنا محمد عدد علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سري في سر أسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سري في سر أسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد نور ذاتي وسر سري في سر أسماء والصفات استغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تتمم والبحير إن شاء الله ربي اشرح لي فوت العارفين اللهم فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهاما ملك مقربين اللهم فقهه في الدين وعليه التويل آمين يا رب العالمين بسم الله الحمد لله minta maaf minggu lepas tak ada. Alhamdulillah Allah kumpul lagi kita hari ni insya-Allah bagi meneruskan pengajian kitab kita Risalatul Tauhid. Hari ni kita bincang sekitar hal yang dipanggil mabadi 10 mabadi. Mabadi 10. Dalam kitab kita ni musad 1. Mabadi boleh, mubadi boleh. Insya-Allah. Mabadi ni macam perkara yang kita kena ambil tahu hal ni. Boleh. Masih ya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Bagaimana kita tahu semua, selang tak berapa hari kita dah lalui satu peristiwa atau mukjizat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra' wal Mi'raj. Okey. Suatu mukjizat yang Allah abadikan di dalam kitab paling agung, di mana Allah gerakkan manusia yang paling mulia pada malam yang mulia juga. Malam di dalam bulan-bulan haram, di mana dulunya boleh perang, tapi antara bulan yang tak boleh perang dalam budaya orang Arab adalah bulan Rajab. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Isra' itu bergeraknya pada waktu malam, bergerak. Ustaz berguna dengan mabadi ni Ustaz. Ada kena-mengena dia. Isra' ni kena faham bagi molek lah. Kalau kata orang Kelantan, sengoti. Kena sungguh-sungguh faham. Kerana kalau kita tak faham ni, maka boleh terlucut kita iman. Apabila Nabi diberikan anugerah Isra' wal Mi'raj ni, tak sedikit, ramai orang Islam ketika itu dengar yang 50-50 terus kata gila Muhammad ni. Tak kurang juga ada yang hampir keluar agama, dan ada juga yang terus keluar agama. Tapi Allah pilih. Di dalam kalangan itu ada seorang manusia yang Allah pilih untuk digerakkan mulutnya mengatakan, sekiranya itu keluar daripada mulut Muhammad, aku percaya 100% tak tolak. Siapa lelaki itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malam itu bukan sekadar Nabi diangkat ke langit, seorang manusia juga diangkat martabatnya, makamnya kepada As-Siddiq yang membenarkan kata-kata Nabi. Itu penting lah. Tauhid kita kena benar lah. Jangan sampai kita dah duduk tapak molek, dah tahu dah jalan cerita, tapi hati masih berbolak-balik, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Tak mahu tu. Sebab itu kita kena tahu mabadi ni. Mabadi yang pertama tu tuan-tuan, yang saya muliakan insya-Allah.
Dalam bahasa Arab, perkataan mubadi itu adalah jamak daripada perkataan mabda', iaitu maksudnya punca mula terbit. Punca mula terbit. Punca mula terbit. Terbit tu naik. Apabila naik, kenapa naik? Kenapa diisyaratkan tentang naik? Apabila naik, adat manusia, adat hukum adat kita ni naik mesti jatuh. Diuji kita. Goyang. Kalau nak kuat, kena ada 10 perkara ni dekat dalam hati yang tekad pegang kuat. Berkata musannif juga, ini kerana maksudnya itu ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau mempelajari ilmu itu. Pada hari orang menyebutnya siri pembukaan atau anggaran dasar. Itu permulaan lah. Okey. Mabadi yang pertama adalah ilmu itu kita mesti tahu namanya. Mabadi pertama, tahu nama ilmu itu. Ilmu yang kita sedang telaah ini adalah ulama kalam letakkan nama-namanya, antaranya adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu kalam, kemudian ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu akaidul iman. Itu nama-nama bagi ilmu tauhid, nama lainnya ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu akaidul iman. 10. Yang pertama itu nama kena tahu. Maka nanti dah berjalan kita kat bumi Allah Ta'ala, dah jauh-jauh, kena tanya dengan guru yang mengajar tu, apa nama ilmu ni? Kalau dia kata ikut orang lah nak bagi nama apa, itu ada pening sikit. Ataupun dia sorokkan nama tu dulu. Ada juga. Contoh orang belajar silat, tak habis silat tu 3 bulan dia tak bagi namanya. Ada juga. Ujung-ujung pun tahu namanya silat. Yang kedua, mabadi yang kedua itu adalah mesti. Mesti tak dapat tidak, mestilah kita kena tahu asal mula ataupun tempat pengambilannya daripada mana. Tempat pengambilannya adalah terbit. Mesti kalau ilmu agama ini mesti pada 2 ni datangnya, Al-Quran dan hadis atau sunnah. Pecahan lagi ada daripada qiyas, ijma' ulama'. Tidak boleh tolak tu. Dalam pegangan kita Aisyah wal Maturidiyah diambil kira juga perkara itu. Allahumma salli ala Muhammad. Mabadi ni penting tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak ambil tahu, kita ambil kisah benda ni, boleh jadi Allah gerakkan kita untuk duduk dekat tapak yang betul, tapi pada perjalanan nak menuju pengakhiran kita disesatkan. Sebab kita tak tahu asasnya di mana. Auzubillahi min zalik. Seterusnya, mabadi yang ketiga, kandungannya mengandungi pengetahuan tentang membahaskan ketetapan, pegangan, kepercayaan kepada Tuhan dan para Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil agar memperoleh iktikad yang yakin, kepercayaan yang putus. Putus ni bahasa kita. Putus maknanya kata dah termaktub, tak boleh diubah. Kat situ duduknya, putus terus. Memberi keputusan tetap dan tidak boleh bergerak. Sekira-kira menyemarakkan lagi perasaan bekerja dan beramal menurut sebagaimana kepercayaan tersebut. Yang ketiga itu yang mudahnya adalah isi kandungannya tu. Segala ilmu mestilah ditundukkan nafsu kita, diajar kita tentang kepercayaan kepada Tuhan, balikkan diri kepada Allah. Balikkan kita punya hal ini adalah pinjaman daripada Tuhan. Macam mana Abang Ijaz pernah ingatkan kepada kita tentang telur. Ayam keluarkan telur dengan ketuk dinding keluar unta tu. Itu suruh kepala otak kita ni jangan ambil mudah apa yang Tuhan punya kerja. Itu penting tau. Yang keempat, tempat perbahasannya. Tempat perbahasan bagi tauhid ini terbagi kepada 4. Pertama, pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya Ta'ala.
sifat-sifat yang mustahil ke atasnya, dan sifat yang harus baginya. Total sifat yang kita akan belajar bukan 20, tapi 47. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 7 bagi sifat rasulnya. Nanti kita belajar seselu. Kedua, pada zat para rasul dari segi sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil ke atasnya, dan sifat yang harus baginya. Nya itu balik kepada rasul. Yang ketiga, perbahasan ni mesti sekitarnya adalah pada setiap kejadian dari segi segala jirim, yakni tubuh, dan arat, yakni sifat. Nanti kita duduk belajar apa itu jirim, apa itu sifat. Arat dengan jisim, arat tu pada siapa, jirim tu pada siapa. Nanti kita belajar. Ni betul, mana satu zat, mana satu sifat. Ni belajar kat betul. Yang sifatnya, yang zatnya adalah ni, bentuk botol ni. Sifatnya yang menumpang, bentuknya ada penutup, ada warna biru. Itu sifat. Sifat itu apa? Segala-gala yang menumpang ke atas zat. Zat itu apa? Batang tubuh ia sendiri. Keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah SAW, seperti perihal syurga, neraka dan hari kiamat. Ingat tu. Nanti kita belajar lah. Sebelum-belum tu, apa yang jadi dulu, mana yang kekal pada adat, mustahil pada akal, macam tu. Kalau kita ambil iktibar dari Isra' wal Mi'raj, dua kita kena pegang, mustahil akal dan mustahil adat. Mustahil adat, pergerakan Nabi kita daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak diterima adat, kerana jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah 1126 km. Kalau zaman Nabi naik unta paling power sekalipun, paling tidak 1 bulan. Nabi kita bergerak, kata ulama tarikh, tidak kurang atau 4 jam, kerana pembaringannya masih suam-suam panas. Maka dari segi hukum akal, hukum adat tidak diterima. Tetapi sebagai orang yang belajar tauhid, hukum akal kita terima. Apabila kita membalikkan pergerakan itu Allah yang punya, maka wajib ke atas kita mengatakan benda itu tiada mustahil di dalam lingkungan takluknya ilmu Allah. Begitu. Sampaikan kepada anak-anak. Cerita Isra' wal Mi'raj ni jangan dilupakan. Kalau lupa, nanti kita terbuai-buai dengan benda magic-magic. Kang nanti Pakcik Dajjal datang, kita terikut. Wow, Dajjal boleh timbulkan itu, jadikan ini, datangkan hujan. Padahal benda itu simple je. Bagi Tuhan benda itu simple, kerana Allah yang pinjamkan segala kelebihan itu pada Dajjal untuk seketika. Yang kelima adalah faedah ilmu. Mabadi yang kelima adalah faedah ilmu. Faedah ilmu ini ialah dapat mengenali Tuhan dan percayakan Rasul, serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang kekal abadi. Faedah ni fawaid lah bahasa Arab, fawaid. Dalam belajar ilmu tauhid ni, ada kala kadang kita tak faham apa benda lah ustaz ni cakap. Salin je. Tulis kat tepi buat nota kaki, conting. Nanti akan datang ada yang beri faham, insya-Allah. Selalunya Abang Ijat lah yang beri faham. Saya cakap bahasa orang Keluang, Abang Ijat cakap bahasa orang Pontian. Ya Abang Ijat? Senyum sikit Abang Ijat. Abang Ijat muka keras, takut je. Tu kena kacau sikit. Orang belakang kena senyum juga. Senyum. Ni yang abang tak senyum. Belakang abang Man ni. Senyum. Itu faedah tu, belajar macam senyum. Allahumma salli ala Muhammad. Senyum lah ya. Apabila kita tahulah belajar segala hal ni untuk kenal Tuhan, maka kita kena senyum. Yang ini tak adalah pucuk pangkalnya, melainkan Tuhan berkehendak atas kita. Kalau Tuhan tak berkehendak, tak sampai. Buktinya minggu lepas, Tuhan tak berkehendak saya sampai sini, maka jadilah benda yang tak sepatutnya berlaku. Begitu. Okey. Keenam,
Kau dia share. Allah. Yang keenam adalah nisbah, ataupun perbandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain-lain, iaitu ilmu ini adalah ilmu yang terbangsa kepada yang ini lebih menjurus ke arah agama Islam yang paling utama. Nisbah. Yang kita tahulah, sebelum ilmu lain yang patut kita belajar, ilmu ni kita datangkan dulu. Ilmu tauhid, keutamaan ilmu. Kita tahu keutamaan ilmu. Bila kita tahu keutamaan ilmu, tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, ilmu ni belum jadi kita punya darah daging lagi. Kalau nak tahu darah daging, bangun besok pagi atau kejap lagi habis kuliah, ada tak dalam hati kita ni Allah datangkan rasa, satu, tahap ilmu pertama kita belajar, kita rasa bangga. Bangga betul. Yang kedua kita rasa apa? Rasa apa? Takut. Yang ketiga yang kita nak, rasa malu. Bangga ni tahapan pertama yang orang susah nak keluar dari bangga ni. Bangga ni cakapannya tu lah, jaga. Apabila kita duduk di makam bangga ni, ataupun kibir bahasa Arab, ada hadis kursi menyebut, yang bermaksud sesungguhnya kibir itu pakaianku, dan sekiranya sesiapa yang memakai pakaianku itu, maka sediakanlah dirimu untuk dihumban ke dalam api neraka. Kibir itu sombong lah, bangga. Jangan. Apa tanda orang itu bangga dengan ilmunya? Dia menggelapkan ilmu orang lain, dia gelapkan. Tak kira lah ilmu apa pun, dia gelapkan. Dia gelapkan tu macam mana? Pelekehkan, burukkan, finahkan. Tu bahaya tu. Biarlah kita nampak bongong-bongong, nampak bodoh-bodoh, bodoh-bodoh lah. Macam biasa je gitu. Kan Abang Man kan? Abang Man relax muka tu, rambut panjang, muka ada Korean look, tapi suruh ngaji 13 qiraat boleh buat ke bang? Kan Bajat? Bajat anggut betul lah tu. Tu yang kita perlu ada tu. Okey, jangan tengok luaran. Seterusnya yang ketujuh dalam membadi ini adalah, yang menghantarkan itu ialah yang pertama, mereka mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan, yakni membuktikan dalilnya yang menolak perkataan mereka yang menyalahi, yakni bertentangan. Iaitu apa? Ketujuh, kena tahu dalil-dalilnya. Mudahkan ni. Ni ayat bahasa kitab ni. Tahulah kita dalilnya. Apa itu dalil wujud? Tuan-tuan kena ingat ya, tauhid 20 sifat 20 kita belajar, dalilnya bukan dalil pop, bukan. Dia dalil berkait. Dia boleh surah Al-Ikhlas tu dia berkait. Duduk, berkait, duduk, berkait, duduk, berkait, duduk. Macam tu. Maka kena jernih lah. Tak faham je, kalau angkat tangan saya tak berhenti, tolong ambil kursi baling. Nanti baru Ustaz berhenti lah, terangkan. Takut terlampau laju. Kan Abang Man Senyum Man, senyum. Bismillah. Iaitu buktinya, dan kita kena tahu juga yang bertentangan, yang berlawanan, iaitu daripada para ulama yang masyhur, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Namun demikian, mereka yang pertama sekali menerangkan ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Allah Adam, Nabi Adam AS, dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi kita. Dalilnya itulah, rentetan cerita tu mesti tahu kita. Yang ke-8, kita tahulah belajar ilmu ini hukumnya adalah fardu ain. Betul. Ke atas setiap orang yang mukallaf, lelaki atau perempuan. Mukallaf tu apa? Perkataan asal mukallaf adalah ta'lif. Ta'lif, pemberat. Telah diberatkan ke atas mereka segala kefarduan di dalam agama. Mana kata rukun Islam tu dah wajib atas dia. Mukallaf ni sebelum baligh. Ada mukallaf, orang mukallaf itu saing-saing dengan baligh. Mukallaf lelaki zaman kita kecil-kecil lah Abang Ijat. Ulama kata umur 15 tahun baru mukallaf. Baru balik. Kalau mukallaf ni 7 ke 8 tahun dah mukallaf. Tak ada nak mukallaf, ambil donat,
tangan kanan. Tangan kiri kita bagi ayam belum masak. Anak kita tu ambil donat yang dah masak ke ambil ayam. Kalau dia ambil ayam dia goreng, mukallaf tu. Ataupun dia ambil donat dia makan. Tu dah mukallaf. Dia tahu beza najis dan bukan najis, halal dan haram yang umum. Okey. Kena check. Kadang-kadang ada ke orang-orang yang dah berumur tak mukallaf lagi Abang Ijat? Kan? Ramai contoh yang tak mukallaf. Jam sikit. Time tak mukallaf tu dia tak selalu, kadang-kadang je. Jangan check mukallaf kita tu. Laki dengan perempuan ni, bukan laki je tau. Tuhan mukallaf laki yang dan atau perempuan yang mengetahui sifat-sifat Tuhan secara ijmali, ringkas dan umum, atau secara tafsili, satu persatu, yakni mendalam, beserta dengan dalil ijmal serta mengetahui dalil secara tafsili, itu adalah fardu kifayah. Tapi atas keperluan kita ni kan, kita dah umur dah tak tua lah, saya tua. Saya buat dah 33. Abang Man baru nak masuk dekatan 5 tahun depan. Abang Ijat baru habis TPM kan. Abang Wan tahun lagi, tahun depan nak ambil dekatan 3 kan Abang Wan. Muda lagi. So kita wajib lah, bukan ijma' yang tafsili ni, yang secara mendalam ni bukan fardu kifayah lah. Kita jadikan fardu ain untuk lebih kuat kita punya pegang itikad tu, insya-Allah. Kesembilan, kelebihannya. Kelebihan ilmu ini ialah semulia-mulia dan setinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kena ingat tu. Sebelum belajar lain, belajar ilmu tauhid dulu. Belajar ilmu tauhid dulu. Abang Ijat, kawan-kawan sekalian, saya tengok bila kita belajar, kita buka kitab dekat tempat umum ni kan, sebenarnya bukan untuk kita je dapat. Orang yang lalu pun dapat kadang-kadang lah. Kalau dia buka tingkap kalau naik motor dia dapat. Kelebihan tu untung. Nabi ada sebut hadis tu, jalan jealous, dia boleh cemburukan jalan sebelah. Dia sebut, oi jalan sebelah, ada tak orang wirid, ada tak orang zikir ingat Tuhan kat engkau? Tak ada. Jalan sebelah kata, aku ada. 13 orang wirid kata aku dia. Untung buat macam ni. Bagus. Jaga tu. Jangan tak jaga. Hadis Nabi yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan solat. Dan jika ada sesuatu itu lebih afdal daripadanya, sudah tentu menjadi tetap difardukan ke atas malaikatnya. Padahal sebahagian daripada mereka, yakni para malaikat itu, ada yang rukuk selama-lamanya dan sebahagiannya ada yang sujud selama-lamanya. Tu dia. Kenapa mereka rukuk? Kenapa mereka sujud? Pergerakan itu balik kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tak boleh jatuh haram mutlak sekiranya kita sujud kepada makhluk itu haram. Tak boleh. Melainkan jatuh tersungkur kerana sakit perut, itu lain. Kalau memang sengaja sujud, tak boleh. Jumpa kawan, sujud tu ke bawah, tak boleh. Okey, hanya pada Tuhan saja. Maka keutamaan itu, pertama-tamanya belajar tauhid dan belajar solat. Solat kena bagi fasih lah. Sebab itu dalam solat ni banyak hadis-hadis, antara hadisnya, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri di dalam sujud dan rukuknya. Dia sujud tak betul-betul sujud, tujuh anggota tu tak cecah betul-betul, tak kena pada makamnya, pencuri lah tu, seburuk pencuri. Kemudian rukuknya macam tak turun betul, tak sakit pinggang, tak apa tu, tak nak rukuk betul-betul, itu dipanggil pencuri paling teruk. Allahumma salli alaihi wasallam. Jaga solat. Nak belajar solat, belajar. Masih ada guru-guru yang boleh ajar. Solat ni kena tengok depan-depan, jangan tengok dalam YouTube je. Kena belajar betul-betul. Okey? Ingat solat tu penting. Diunjukkan atau dimaklumkan atau diberitahu kerana ilmu tauhid ini menjadi asal, yakni asas bagi segala ilmu yang lain yang wajib diketahui. Apalagi kerana mulia maudu'nya, iaitu zat Tuhan dan Rasul, sehingga ia menjadi semulia-mulia ilmu. Kena ingat tu.
Tauhid ni penting tuan-tuan. Buat penting sangat. Kalau tak ada tauhid ni, kita hanyut lah. Jangan salah faham. Ada orang tanya jemaah kat Keluang tanya, Ustaz, ada ustaz tu cakap Tuhan kita ni ada permulaannya. Dia kata, apa dalil ni? Kata wa awalu wa akhiru. Dia kata Allahu akbar, astagfirullahalazim. Dia tak faham maksud awal tu apa. Pening. Nantilah kita kupas off record. Kalau kita sampai record nanti orang crop. Dia ambil yang separuh je. Tu yang bahaya puak-puak tu. Puak-puak makan cendol, tak makan kacang. Tu yang bahaya tu, kan? Yang ke-10 atau yang terakhir. Akhir kesudahan ilmu ini ialah dapat membezakan antara aqaid, iaitu simpulan, dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Tu yang paling penting lah. Kita duduk dengar orang cerita. Sungguhnya setelah Nabi tak ada mukjizat turun melainkan kepada aku, dia cakap. Kita pun, tak Nabi tapi turun mukjizat kat dia. Padu siut. Kalau kita tak belajar tauhid, kita terikut dia. Kalau kita tak belajar tauhid, buktinya banyak. Yang kat Selangor dulu tu, Tuan Harun, Rasul Melayu tu, tauhidnya kerana dia menterjemahkan surah Yasin ayat 2 tu, turun pada dia cakap. Na'udzubillah. Kita kena ingat tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad, astagfirullahalazim. Ini masuk. Ini yang paling penting lah. Kalau saya cakap awal-awal, kalau saya tak boleh jawab, saya baling mic ni kepada Abang Ijat. Biar Abang Ijat yang terangkan. Ini paling penting ni. Kenyataan. Kenapa penulis menulis perkataan kenyataan? Bukan pernyataan. Kenyataan. Kata asal bahasa Melayu nyata. Nyata itu bahasanya, maksudnya apa? Bukan terang. Tahu dari luar dan dalam, baru kira nyata. Bayang kita sebut, Baman, cuba bayangkan muka mak. Diam. Bayang. Itu nyata. Walaupun tak nampak depan mata. Luar dalam kita tahu. Luar dalam maknanya zahir dan batin. Mukanya atas kening ada tak lalat, matanya bulat, tajam, bulu matanya cantik. Macam tu. Itu nyata. Kenyataan yang pertama, kenyataan itu maksudnya mestilah kita betulkan apa yang akan disebut oleh penulis sebentar lagi. Kita kena nyatakan, kena betul-betul murni kat situ. Kenyataan yang pertama itu adalah hukum akal. Hukum akal ni panjang ceritanya. Sesungguhnya setiap orang yang ingin mengenali Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya itu, maka wajiblah dia mengetahui hukum akal dan bahagian-bahagiannya lebih dahulu. Jatuh, wajib belajar. Kalau dah buka tauhid, maka wajib fasih kan, wajib hadam, wajib jadi darah daging dalam diri orang yang bertauhid. Ini kerana ia menjadi neraca, timbangan, imbalan, timbal balik untuk ataupun ingin menghukum sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Sekalipun awal permulaan wajib ke atas setiap mukallaf mengenali Tuhan, tetapi awal permulaan wajib untuk mengenali sifat-sifat itu, sifat-sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Wajib akal, mustahil bagi akal. Macam tu. Dua je, tak ada harus bagi akal. Tak ada. Macam so on. Okey, dua je. Masuklah pula pengertian hukum akal. Apa beza erti dan maksud? Dan apa beza juga erti, maksud dan makna? Ada bezanya. Erti berbeza, makna lain, maksud lain. Erti ini maknanya seperti dikupas bawang itu dari kulitnya sampai ke ibu bawang. Erti, baru kita reti. Kalau tidak, susah. Dikupas, dikupik kulit bawang,
lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai-sampai orang boleh tanya, yang mana satu bawangnya? Kita boleh jawab, bawang itu yang segala-gala yang saya buat je lah, itu bawang. Macam tu, faham? Kulit pun dikira bawang, lapisan pertama pun dikira bawang, sampailah umbi bawang tu dan akar tapak bawang pun dikira bawang. Maknanya tak ada satu pun yang akan disisihkan di dalam ilmu ni. Wajib kita ambil tahu dan bawa sampai ke mati. Tak bolehlah kita sebut wajib, kita lupa kidam. Kita sebut kidam, kita lupa wajib. Tak boleh. Bila wajib, maka datang beserta sifat-sifat yang lain tu. Gerak. Kalau tak ada wajib pada batang tubuh zat itu, maka sifat-sifat yang lain tidak boleh dinyatakan. Hukum itu ialah menetapkan. Hukum akal itu ialah menetapkan sesuatu perkara. Garis perkara tu. Perkara yang dimasukkan di sini adalah ketauhidan, dalam kurungan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Menetapkan sesuatu perkara itu adalah tauhid ataupun sifat ubudiyah, penghambaan. Menetapkan suatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain. Perkara yang lain tu pun digariskan. Perkara apa? Segala urusan engkau di dalam hidup dan mati engkau. Segala urusan hidup dan mati. Atau menafikan sesuatu perkara. Apabila menafikan suatu perkara, iaitu pertama, apa yang kita nafikan perkara itu? Pertama, diri kita. Kita menafikan. Kemudian selain akidah yang betul, kita nafikan. Kemudian menafikan juga kita segala sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain. Yang lain itu apa? Hendaklah murni tauhid itu. Murni tauhid. Tauhid yang murni. Bersihkan yang tadi tu, diri apa semua sekali tu, kepada tauhid yang murni, tanpa berkehendak kepada dicuba dalam menetapkan sesuatu perkara itu. Makna kata apa dicuba? Balik kepada hadis Nabi. Pada ketika nak tiba hujung zaman, akan datang kepada kamu orang muda lelaki yang mengajarkan akan ilmu mengikut zon-zonnya. Zon tu apa? Andaian yang jahat. Tu bahaya. Kenapa hadis tu sebut lelaki muda? Bukan muda tu mestinya budak tu skor rendah ataupun skor tadika, tapi muda kepada akal yang dangkal. Tidak menghujah, memberi hukum tidak kena dengan zaman, memberi hukum dan beri hujah tak sesuai dengan dalilnya. Tu zon, dia berandai-randai je, bahaya. Kalau macam pening, rujuklah kepada mursyid kita. Kalau kita rasa macam hanyut, jangan buat keputusan sendiri, bahaya. Termasuk juga hal rumah tangga, kena balik rujuk kepada orang yang lebih tahu. Faham? InsyaAllah. Contoh macam ayam Belanda kan, kita tak tahu nak masak apa. Tak telefon meja, telefon saya. Tapi dah telefon saya, kena ada dia punya pembagian lah. Suku je untuk abang, sebab yang lain tu untuk saya. Macam tu. Gurau je bang, Abang Man jangan serius. Abang Man paling kursi pula. Tu cerita dia tu lah. Okay, itulah dikatakan dicuba. Kita ni otak kita, akal kita ni nakal. Nakal tu bahasa Arab, suka menakal. Kita nakal, kita nak cuba-cuba. Macam gini kot agaknya. Tu jadi soalan tu, kita beragak-agak. Jangan, bahaya. Tak boleh. Contoh apa yang kita selalu buat, perkataan kalau. Kalau tu pun dalam ni guru kita mensyarahkan tentang perkataan kalau. Tidak ada perkara yang boleh merosakkan takdir melainkan perkataan kalau. Andai, kita berandai-andai. Kalau ya Allah, kalaulah.
Jangan pakai perkataan kalau lah. Tak boleh. Kalau orang bertauhid, dia tak ada kalau. Semuanya baik belaka. Yang buruk Allah sajikan pun baik, apatah lagi yang baik tetap baik. Diuji, syukur. Dipuji, istighfar. Tu penting. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tanpa berkehendak kepada dicuba dalam menetapkan suatu perkara itu, yang ini bersalahan dengan hukum adi atau adat kebiasaan. Itulah. Adat kebiasaan ni bawa kepada adat yang bertauhid, bukan adat yang tidak bertauhid. Sehingga tidak bergantung kepada sesuatu perbuatan yang dilakukan mukallaf, yang ini bersalahan dengan hukum syar'i. Segala fikiran, segala perbuatan kita itu betul pada syaraknya, betul pada kehendak takdirnya. Apabila betul pada syarak, betul pada takdir, maka aman damailah keliling tu, rahmatan lil alamin. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, jemaah sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa satu perkara. Kita ni di zaman apabila di zaman yang orang telah diberikan kekerasan dalam hati, sampai-sampaikan orang awam masyarakat melihatkan hukum-hukum Allah Ta'ala itu adalah yang paling kasar dan paling tidak berperi kemanusiaan. Padahal hati-hati kita inilah yang telah dikotorkan dan telah ditumpulkan untuk menerima segala hukum syarak. Itulah yang paling lembut dan paling berhikmah, supaya akan datang kita faham. Harap-harap jemaah kita ni Allah bimbing kita. Amin. Tak terikut le. Kalau dalam pengajian teologi, pengajian ketuhanan, dia ada panggil deontological. Deontological tu apa? Apabila orang ramai kata benda tu betul, walhal salah dari segi hukum norma masyarakatnya, jadi betul. Itu bahaya tu. Contoh je lah. Orang kita, orang Melayu, jarang-jarang pakai seluar pendek atas lutut. Sekarang bersepah, sampai-sampai tak jadi benda yang salah. Bukan salah pada syarat ni tau, salah pada pemikiran kita. Tak salah, biasa lah Ustaz, musim panas saya cakap. Padahal hujan duntam-dentum. Nampak? Itu yang nak kena jernihkan. Macam nak jernihkan, belajarlah ilmu tauhid. Takut kita nak belajar benda tu, takut kita nak buat benda gitu. Bajak bagi syarat tu. Ada lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ingat dia, sekitar dan seputar apa benda yang berlaku pada hari ini adalah suatu benda yang agak mengejutkan, sebab tak ada benda yang boleh, yang lebih utama melainkan agama kita. Tapi apabila agama kita diusik, lebih-lebih lagi hukum syarak kita diusik, maka kita tak dapat tidak sikit pun tak apalah, kena rasa tambah risau dulu. Apa yang berlaku sekarang, yang telah berlaku di mahkamah tu, kita kena sama-sama doa lah. Bukan di negeri itu saja yang akan susah, yang mendatang juga kita akan susah juga. Wujudlah kita ni ada ordinan tu apa, akta-akta yang telah diputuskan sebelum kemerdekaan dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Maka insya-Allah selamatlah. Moga-moga kita kuatlah mengharungi ni benda ni semua. Jangan sampai kita tak ada rasa risau pun apabila agama kita diusik. Jangan sampai kita terlampau relax, tak mengeluarkan apa-apa statement, tetapi hati membisikkan kerisauan. Itu lebih baik zaman ni. Jangan kita beria-ria benar, siap tulis buat banner besar-besar bang. Tetapi sekadar paparan di luar, di hati tak ada. Jangan. Penting sekali hati dulu mesti bau ada bunga, barulah mulut wangi cakapnya. Penting lah. Hati kita kena doktrinkan dulu, kena didik dulu bagi elok. Sebab apa?
Tak nak le sekadar patung-patung kita ni. Jangan patung kita. Biar kita jadi tok dalang bagi nafsu kita. Jangan kita jadi patung. Ingat ada apa tu? Takut. Okey, ingat tu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim. Ya Allah Ghafurur Rahim. Ni saya tinggalkan kat sini dulu. Kalau pengertian ni dia kena ambil masa yang panjang sikit, sampai ke belakang, kena wajib masuk ke yang and so on. Nanti kita doakanlah time-time nanti akan datang, Allah bimbing kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Kalau tak, siapa lagi kalau bukan Allah kan? Kita ni siapa je? Dah nakal. Bangun tidur lambat, subuh tertinggal, bangun subuh gajah, kadang-kadang subuh kucing, kadang subuh harimau. Tu yang kita nak tu. Kita kena jaga lah je subuh tu. Maghrib bangun ada dah subuh, besoknya subuh. Ya Allah, jangan macam itulah. Saya tak tuju siapa-siapa, saya cerita je pengalaman hidup. Zaman kita belajar dulu, tidur pun tak tidur. Jangan kita beria je belajar benda yang sepatutnya tak ikut. Tu yang tak sedap pun. Belajar tauhid, belajar makrifat, sampai terbang lah telinga tu. Allahu Akbar, tak bergetar hati. Relax. Kerongkong yang berdengkur. Kan sayang tu. Biarlah kita ni seiring belajar dah, amal pun kena elok. Jangan sampai amal kita terbatal. Nauzubillah min zalik. Boleh kan? Ingatan sama-sama. Ingatan untuk saya lah. Saya kadang-kadang subuhnya azan kat Kelong 6 minit. Saya bangun pukul 5.30 petang. Dulu kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah. Mari sama-sama lah kita doa, kita dapat jaga solat kita tu. Tak apa lambat. Lebih baik daripada tak buat langsung. Itu sampai situ. Kena ingat. Tak apa lambat daripada tak buat. Itu duduk situ. Jangan tak apalah tak buat, nanti boleh kodok. Sampai ketua ganyut tak kodok. Katak pun tu kodok lain. Kodok betul-betul. Ganti solat kita tu. Jangan tak ganti. Ni nak puasa. Bawan masa makan coki belakang kedai tu dah ganti. Sajalah, bukan bawa ni abang kat Afrika. Bawa ni bagus. Okey. Ganti, jangan tak ganti. Baman yang celup kuah ungkep tu dah ganti. Saja Baman, contoh. Kalau saya usik abang Ijat, aku pula kena baling buku tu kan. Ingatan sama-sama. Okey. Astagfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau dunia ni tanpa senda gurauan, maka dah lama gunung tu pecah. Kena adalah senda gurauan. InsyaAllah senda gurauan yang baik lah, jangan yang tak baik. Ya. 3 cabang ilmu ni kan, macam yang abang Ijat lakarkan di whiteboard dekat sarang kita tu. Iman, Islam, Ihsan itu. Kena ingat, itu yang didik dan beritahu pada sahabat ketika itu adalah Sayyidina Jibril sendiri turun. Dan selepas ihsan tu ada nilai dan perkara yang penting juga, iaitu tanda kiamat. Sebelum tanda kiamat, Jibril tanya, bilakah kiamat itu akan berlaku? Nabi kita sebut, tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu terangkan aku. Terangkan. Bukan begitu. Dia nyatakan, suruh terangkan tanda kiamat. Itulah tanda kiamat tu. Tanda kiamat itu yang kita kena risaukan, sebab dah banyak berlaku. Perempuan melahirkan tuannya. Orang yang tak beralas dada, tak beralas kaki, bekerja-kerja mendirikan, membangunkan penjangkau langit, so on. Itu kena ingat tu. Bahaya tu je. Sebab dah berlaku, kita tengah lalu sekarang ni. Okey, iman tu apa tuan-tuan? Ni take note. Nanti ada ujian, nanti Abang Ijat buat tu. Google Form, jawab soalan. Gagal, Abang ketuk ketampi dalam parit. Boleh Abang Ijat naik? Boleh, insya-Allah. Bagi sahabat-sahabat yang dekat alam online, kena buat live lah, live TikTok. Ketuk ketampi tu live TikTok. Ramai. 1 turun. Melintang. Oh, ingat bintang apa? Orang belakang. Okay, iman ialah kepercayaan sepenuh hati terhadap kesemua seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepercayaan sepenuh hati terhadap kesemua seruan Nabi dan asas-asas agama secara yakin. Tu dia. Tu iman. Sepenuh hati. Ada kupasan dekat situ. Apa dia? Mestilah disebut dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berbuat dengan anggota badan. Barulah jadi lengkap iman itu. Maka iman juga ada rukunnya. Rukunnya ada 6. Jangan jadi macam anak-anak murid saya yang sebelum ni lah, dia duduk sekolah. Saya tanya, rukun iman dia berapa? Ada 7. Ya Allah, 7. Saya tak dengar yang lain. Saya dengar yang ke-7 tu apa? Beriman pada ibu bapa, ustaz. Wah, saya nak ketawa pun tak sebati, nak nangis pun tak boleh. Sebab beriman pada ibu bapa kan? Allah, tak ada. Cukup sekadar 6. Kena hafal ikut urutan je, sahabat-sahabat sekalian. Percaya atau beriman kepada Allah, kemudian beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada para rasul, beriman pada hari akhirat, barulah beriman pada qada qadar. Yang 6 dengan 5 tu boleh berputar, tak ada masalah. Yang atas kena betul. Atas mesti urutan. Kenapa kena urutan? Nanti Abang Ijat akan kupas satu persatu, InsyaAllah. Senyum sikit Abang Ijat. Senyum. Okay. So saya nak tu. Kerana apa saya selalu petik nama Abang Ijat? Kerana kupasannya tu lebih dekat dengan hati kita. Kupasan orang panjat pokok jatuh. Abang Ijat dia panjat pokok tak jatuh, dia tu berenang. Itu kita nak tu. Itu tamsilan, berserta. Keimanan menurut aspek tahap naik turunnya dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Ini fahaman kita Asy'ariyah Maturidah ni turun naik. Kalau Mu'tazilah, iman ni tak turun, tak berubah, dia macam itu aja. Kalau Mu'tazilah. Kalau kita ni ada turun naiknya. Iman bertambah, berkurang, iaitu iman manusia dan jin. Iman yang tidak bertambah berkurang ialah iman para malaikat. Iman yang bertambah dan tidak berkurang pula ialah imannya para nabi. Ya, kita yang pertama tu lah, iman bertambah berkurang. Macam mana tambah berkurang? Macam mana Abang Wan rasa? Waduh, bukan rambut, dia iman. Dia rasa, semua ada rasa. Iman ni dia rasa. Kita rasa sedap je buat amal ibadah tu. Tu tengah tinggi tu. Memang padu tinggi kau tu. Dia macam Allah, tak sedapnya. Semayang macam tak rasa tu. Kata budak muda tak aca. Itu tengah iman tengah jatuh bawah. Maka iman ni macam cawan ni, tatang bagi elok. Jangan tumpah dia. Kalau tumpah itu adat, cari balik. Jangan sampai terbuang lagi. Yang kedua, Islam. Islam ialah melaksana dan mengakuri segala terang kesemua secara terang. Terang tu apa? Berbuat, mengatakan dan merasai secara terang kesemua seruan Nabi, iaitu, ulang balik, Islam ialah melaksana dan mengakuri secara terang kesemua seruan Nabi, iaitu mengamalkan rukun-rukun yang telah disyariatkan oleh Allah melalui kitabnya dan sunnah Nabi-Nya. Itu dia. Bukan sekadar melaksana sahabat sekalian, tapi dia tunduk dan akur. Akur dia, tidak melawan. Kena akur bagi elok. Akur betul-betul. Okey. Kalau nak akur, mestilah datang pada rukun-rukunnya. Rukun Islam ada 5. Kalau nak senang hafal, buka lagu P. Ramlee, rukun Islam. Yang pertama, mesti kita mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan dibawa main 2 kalimah syahadah ni. Pegang bagi mulut. Mana yang sudah ada ikatan itu, maka rasai dan jiwai dan bumikan syahadah ni dalam diri. Kerana tak ada kunci lain melainkan kunci inilah yang terbaik. Tak ada ba'yah lain, ba'yah yang terbaik adalah ba'yah syahadah. Tak ada jalan yang baik melainkan jalan syahadah.
Kalau syahadah pun masih tak faham, masih tak budayakan, jangan sibuk nak cari benda-benda yang bukan-bukan. Hafalkan dulu syahadah bagi elok. Kemudian datang pula menyusul sembahyang 5 waktu sehari semalam. Isra' sebelum Nabi dapat syariat solat ketika Isra' wal Mi'raj, solat itu hanya di waktu pagi dan waktu petang, atau waktu pagi dan waktu malam. Sebab tu ketika Nabi Isra', Nabi diarahkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril berhenti 5 tempat. Dari Mekah ke Baitul Maqdis berhenti 5 tempat. Tempat pertama, tempat Taibah. Tempat Taibah itu apa? Nabi disuruh solat di dekat situ, dan malaikat tanya, "Ya Rasulullah, tahu tak kat mana kau solat ni?" Tak tahu malaikat, "Ya Jibril, ni kat mana?" "Ini adalah Taibah, di mana engkau akan diutuskan untuk berhijrah dan kemudian engkau akan dimakamkan di sini." Taibah tu dekat mana? Madinah. Apa dia punya ibrah? Sebelum kita bergerak, tuan-tuan, mesti kita ada benda yang baik. Apa yang baik? Niat kena baik. Kemudian tempat kedua Nabi berhenti adalah kota Madian. Tempat di mana Nabi Allah Musa berhenti sekejap dekat pokok menyandar. Selepas tumbuk Gad Firaun. Gad Firaun tu anak saudara Firaun. Orang kat pasar cuba, "Ayo Musa, kau dah tumbuk orang ni mati. Kau tahu tak siapa ni Musa?" "Tak tahu, ini anak saudara Firaun ni, anak saudara bapa angkat kau. Baik kau lari." Maka Nabi Allah Musa pun lari. Bukan lari ketakutan, melari mencari jalan. Lari Nabi Allah Musa ditakdirkan duduk menyandar dekat pokok di kota Madian. Duduk. Itu juga dalam hidup kita, tuan-tuan. Selepas dah ada niat yang betul, hendaklah atur strategi. Fikir bagi molek. Fikir. Maka Jibril AS mengajak Nabi berhenti ke tempat ketiga, iaitu Bukit Tursaina, di mana tempat Nabi Allah Musa mendapat gelaran Kalimullah, bercakap-cakap atau bersembang dengan Allah Ta'ala. Apa ibrah di situ, tuan-tuan? Dah ada niat yang baik, dah ada fikiran strategi yang baik, hendaklah kena ada 2. 1, istikharah. Istikharah tu direct dengan Tuhan. Yang kedua, istisyarah. Istisyarah tu apa? Berbual-bual ataupun minta buah fikiran daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang rapat dan yang ada kepandaian. Sembang bagi elok. Contoh, nak buka kedai memanah, jangan ditanya kepada orang yang tak ada ahlinya, maka rosaklah ilmu tu. Bincang dengan yang ahlinya. Kemudian selepas di Bukit Tursaina, Nabi kita terus dah di Taibah, di kota Madian, di Bukit Tursaina. Keempat, Nabi kita diarahkan solat pula di Baitul Laham. Baitul Laham tu apa? Baitul tu rumah, Laham tu daging. Nak masuk ke Baitul Maqdis, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada pokok melentik itu, sebelahnya ada pokok korma. Maka di situlah Sayyidatina Maryam bersandar untuk bersalin. Di situ juga ada pokok kurma yang Sayyidatina Maryam minta, ya Allah, sungguhnya aku tak ada kekuatan, aku lapar. Maka ketuklah batang pokok kurma tu, jatuh pokok kurma tu, buah kurma tu. Sayyidatina Maryam makan untuk kekuatan. Maka lahirlah seorang Nabi di situ. Apa dengan ibrah? Setelah kita ada niat yang baik, ada strategi yang mantap, dah dapat buah fikiran dan perbincangan daripada sahabat yang baik, barulah terzahir segala pekerjaan perbuatan yang baik. Barulah menuju ke kita punya tujuan, Baitul Muqaddas, tempat yang disucikan, rumah yang disucikan. Sucilah perbuatan semudah baik. Sebelum tu ada satu lagi, jangan lupa. Ada burak. Burak tu apa? Kenderaan. Dekat kenderaan tu apa dekat burak? Ada tali, ada pedati.
Maknanya kena ada ilmu yang jitu dan tapak yang molek. Itu ibrah daripada Isra'. Baru Isra' kawan-kawan, belum Mi'raj lagi. Isra' Nabi naik Burak. Burak tu binatang dari syurga yang sebelum Nabi naik, moyang Nabi naik. Nabi Allah Ibrahim naik. Naik masa bila? Ulang alik dari Mekah ke Palestin. Balik. Dari Palestin ke Mekah. Nak tengok isteri dan anak baginda, Sadatina Hajar dan Nabi Ismail. Ulang alik. Itu kenderaan yang baik, bukan kereta je tuan-tuan. Ilmu. Boleh banget. Cukup lah. Abang Ijat dah muka tu. Saja kena Abang Ijat. Okey Abang Ijat, mantap. Itu solat. Okey, 5 waktu. Dan sebelum naik pun dah digerakkan ke 5 tempat tu. Sambung yang ketiga, rukun Islam. Rukun Islam adalah berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Sebulan, 29 hari atau 30 hari. Kemudian mengeluarkan zakat. Jangan lupa. Yang kelima ni fardu yang mengikut kemampuan, haji. Okey, nanti dah sampai waktu pergilah. Marilah kita sama doa supaya kita dapat buat umrah atau haji sama-sama jemaah kita pergi. Amin. Ramai seronok. Bijak jadi mutawif. Labbaik Allahumma labbaik. Nangis kita. Jangan pandang ringan. Ingat mutawif ni perlu ustaz je ke? Ingat mutawif kena pakai jubah, janggut panjang berpintal macam slip knot juga. Tak lah. Kan? Bukan nak tengok luar kan, dia tengok diri. Kena ingat, kita pergi ke tanah haram ni bukan kerana duit, bukan kerana sihat, bukan kerana kita handsome, bukan. Handsome macam Baman, bukan. Dia kerana Allah pilih Baman. InsyaAllah Baman, Allah pilih kita. Amin. Dan 2 seruan tu dalam haji tu. 3 seruan, sorry. 1 seruan daripada Allah Ta'ala, seruan daripada malaikat, dan panggilan daripada syaitan. Panggilan syaitan tu yang pergi balik makin teruk, pergi balik tak ada hal, macam gitu je pening-pening. Panggilan malaikat, kita berubah ke kebaikan. Panggilan Allah Ta'ala, tak balik, meninggal kat sana. InsyaAllah tu yang terbaik lah. InsyaAllah mudahan sembang-sembang je lah. Ni dalam Islam, rukun Islam. Tadi rukun Islam. Ihsan ni pula, hendaklah engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau dapat melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah bahawa dia melihatmu. Dia tu balik pada Allah Ta'ala. Okey. Kedudukan ihsan dalam fahaman kita adalah kemuncak keimanan. Apabila ia menguasai segenap hati, ia telah mencapai taraf al-insan. Kalau kita tak capai taraf insan, kita dipanggil al-hayawanu natiq. Apa maknanya? Boleh rujuk dengan Abang Ijat. Apa Abang Ijat? Haiwan natiq. Haiwan yang bercakap-cakap. Itu yang tak boleh tu. Bukan lah. Kita nak macam tu. Kita nak haiwan. Kita nak jadi insan betul. Kita kena, kalau bahasa pondok, iman kita mesti kejap. Kejap mantap. Begitu. Padu lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Ingat, pertama, rukun nak berjaya, jangan berkhianat. Berkhianat kepada ilmu, berkhianat kepada yang beri ilmu. Ingat tu. InsyaAllah mudahan itu sajalah untuk hari ni. Minta maaf sembangnya, minta maaf guraunya, minta maaf kacau Baman, minta maaf kacau Abang Ijat, minta sebut nama Abang Wan. Harap-harap jangan merajuk, jangan besok dapat surat daripada mahkamah. Sila hadir ke mahkamah seksyen Pontian kerana telah body shaming saya. Jangan. Astagfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahalazim. Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat dan kasih sayang dalam kalangan jemaah kita, baik jauh dan dekat, zahir dan batin, insya-Allah. Dan terus Allah Ta'ala bimbing kita, insya-Allah, sampai kita ke matlamat yang sepatutnya, insya-Allah. Saya minta halalkan masa, halalkan pendengaran tuan-tuan. Saya mohon maaf salah silap sekali. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk juga titipan Allah Ta'ala kepada saya. Supaya tuan-tuan lihatlah benda itu tak baik dan jangan buat. Teruslah kita dalam keadaan yang baik, teruslah kita mencari Allah sampai kita dapat dakap khusyuknya, insya-Allah mudahan. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nura fi qalbi, Allahumma nura fi sami, Allahumma nura fil basari, wa nura fil ruhi, ya Allah ya nur ya fatah ya alim jabbar muntakim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Allahumma aidal masjid al-aqsa ila rahibal muslimin. Allahumma aidal masjid al-aqsa ila rahibal muslimin. Allahumma aidal masjid al-aqsa ila rahibal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.